Buletin Didik 25 Julai bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM kini dalam fasa akhir meneliti pendekatan yang lebih efisien dan menyeluruh berhubung dasar pertukaran guru. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, kementeriannya sedar isu permohonan pertukaran guru telah berlarutan bertahun lamanya. Melalui kenyataan yang dimuat naik di laman Facebook rasmi beliau semalam, pihak KPM masih dalam proses meneliti dokumen dan berbincang berkaitan hal pertukaran guru. Namun KPM akan terus mencari jalan yang terbaik demi masa depan pendidikan generasi akan datang. Tambah Dr. Razi, perkara paling penting dalam menimbang permohonan pertukaran guru adalah memastikan pembelajaran murid tidak terjejas, terutama ketika sedang berdepan dengan cabaran pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Justru kekosongan jawatan dan keperluan option mata pelajaran di negeri serta tempat yang dimohon merupakan pertimbangan utama. Dalam pada itu, mengikut rekod, jawatan kuasa pertukaran guru di peringkat KPM meluluskan sebanyak 4,596 daripada 19,071 permohonan bagi sesi Januari 2021 dengan peningkatan 10.6% berbanding tahun lalu. Jumlah kelulusan pertukaran itu adalah 24.01% daripada keseluruhan permohonan yang diterima melalui modul EG Tukar yang dibuka bagi tempoh 17 Februari hingga 17 Mac 2020. KPM berkata, proses kelulusan pertukaran seseorang guru adalah berdasarkan kepada 3 kriteria utama, iaitu kepentingan perkhidmatan, kekosongan perjawatan serta keperluan option. Cabaran guru dalam menyebarkan ilmu menerusi PDPR mendorong seorang guru di Marang, Terengganu bertekad ingin membantu golongan pendidik lebih mahir menggunakan teknologi digital. Itulah azam Cikgu L. Gamila Habibun Tan dari Sekolah Kebangsaan Jambu Bongkok, Marang. Beliau turut dinobatkan sebagai pemenang program #Cikgu Juara Digital 2021 anjuran Malaysia Digital Economic Corporation (MDEC) baru-baru ini. Menurut Cikgu L. Gamila, kemenangan ini satu peluang dalam usahanya meningkatkan mutu golongan pendidik menggunakan teknologi digital. Kejayaannya itu membolehkan Cikgu L. Gamila membawa pulang hadiah bernilai RM15,000 merangkumi peralatan dan kelengkapan pembelajaran untuk sekolah dan mendapat tempat dalam program pembangunan profesional #CJD MDEC. Anak kelahiran Muar, Johor ini merupakan guru bahasa Melayu dan muzik serta telah berkecimpung dalam dunia pendidikan hampir 17 tahun. Cikgu L. Gamila merupakan pakar pendidik inovatif Microsoft dan guru bertauliah Apple. Dia telah menghasilkan lebih 60 video di saluran YouTube-nya mengenai topik-topik PDPR dan tutorial yang merangkumi pelbagai kemahiran digital yang penting. Malah, Cikgu L. Gamila mempunyai lebih daripada 5,000 pengikut di media sosial dan juga laman web yang meneroka bidang teknologi dan pendidikan. Dia bertekad untuk terus berusaha memberi inspirasi kepada pendidik digital generasi seterusnya. Ataupun saya menggunakan mic yang wire yang biasa. Pelajar Fakulti Perakaunan Universiti Teknologi MARA UiTM Hana Mumtaz Ahmad Mursyidi dianugerahkan pencapaian tertinggi dalam peperiksaan program perakaunan profesional sesi Jun 2021. UiTM menerusi satu kenyataan memaklumkan Hana Mumtaz 21 tahun dinobatkan anugerah bagi 2 kertas diambilnya iaitu Financial Management dan Strategic Business Reporting. Hana Mumtazah berjaya mendapat tempat pertama dalam negara dan dunia bagi kertas Financial Management. Manakala bagi kertas Strategic Business Reporting, anak kelahiran Selangor itu dinobatkan tempat pertama dalam negara dan tempat kedua di dunia. Hana Mumtazah masih mempunyai 3 kertas peperiksaan sebelum menamatkan pengajian dan mendapat kelayakan di Association of Chartered Certified Accounts. Pihak Fakulti Perakaunan serta UiTM menyifatkan kejayaan ini menjadi pembakar semangat buat pelajar lain untuk terus cemerlang. Menurut Hana Mumtazah, sokongan padu berterusan semua pihak, disiplin dan kekuatan mental sepanjang belajar dalam talian menjadikan beliau berusaha untuk mencapai kejayaan itu.
Jumlah kumulatif keseluruhan COVID-19 di negara ini melepasi angka 1 juta dengan 17,045 jangkitan baru dilaporkan hari ini yang merupakan kes harian tertinggi dicatatkan. Selangor kekal merekodkan kes tertinggi dengan 8,500 kes, diikuti Kuala Lumpur 2,045 kes dan Kedah 1,216 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah dalam kenyataannya memaklumkan 92 kes kematian dilaporkan hari ini, manakala 9,683 kes sembuh menjadikan keseluruhan 844,541 kes. Industri pelancongan antara sektor yang diberi keutamaan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan dalam usaha merancakkan kembali industri pelancongan negara. Selari dengan hasrat itu, pemandu beca dan teksi di Pulau Pinang mula menerima suntikan vaksin sebagai persediaan bagi memulihkan sektor itu kelak. Program vaksinasi bagi pemandu beca dan teksi menerusi kaedah mobilisasi dilaksanakan di Dewan Seri Pinang, Georgetown pagi tadi. Seramai 165 pemandu beca ikonik yang berpusat di daerah Timur Laut menerima dos pertama vaksin, manakala 110 pemandu teksi yang belum menerima temujanji menerusi MySejahtera dipilih dari seluruh negeri turut menerima pelalian. Pejabat Kesihatan Daerah juga menerima permohonan walk-in daripada pemandu e-hailing yang belum menerima temujanji. Saya menganggap penarik beca, pemandu teksi juga merupakan frontliner, iaitu frontliner untuk industri pelancongan kita dan juga untuk pengangkutan mereka-mereka yang memerlukan perkhidmatan tersebut. Jadi amatlah penting untuk kita memberi vaksin kepada mereka awal kerana mereka akan terdedah kepada ramai orang yang menggunakan perkhidmatan mereka. Dan ini dengan kata lain dapat menjaminlah keselamatan. Penerima vaksin yang ditemui menzahirkan penghargaan kepada kerajaan dalam usaha mencapai imuniti kelompok. Kalau macam kita dah suntik tu kita rasa okey sikit lah kan. Sebab kita nak bawa orang lain untuk siapa-siapa sajalah. Okey, sepatutnya kita adalah pembawa teksi untuk international dan lokal. Kita harus kena suntikkan lah supaya tidak berjangkit ke apa. Sebab yalah kami ni sebab frontliner yang akan berdepan dengan pelancong-pelancong daripada luar negara tak lama lagi apabila kembali ekonomi seperti biasa kan. Jadi okeylah saya hari ni saya menerima vaksin yang pertama. Saya tengok perjalanan semua bagus dan saya minta kepada kerajaan ni supaya percepatkanlah lagi. Selain suntikan vaksin, program berkenaan juga menawarkan perkhidmatan potong rambut dan pemeriksaan kesihatan percuma. Dalam pada itu, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya memaklumkan kira-kira 30% petugas barisan hadapan dalam sektor pelancongan telah menerima vaksin. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kementeriannya itu turut meningkatkan usaha mengumpul maklumat tahap vaksinasi kelompok pemain industri di kawasan tumpuan pelancong di seluruh negara. Tanggungjawab kita untuk membantu untuk menggandakan orang yang divaksinasikan supaya dapat mempercepatkan proses untuk membuka tempat-tempat pelancongan ini. Katanya, golongan terbabit termasuk pemandu teksi dan pekerja hotel perlu divaksin sebagai langkah persediaan pembukaan sektor pelancongan. Datuk Seri Nancy berkata demikian ketika lawatan kerja ke Pulau Pangkur. Pulau Peranginan itu sebahagian daripada projek rintis program destinasi bebas COVID-19 dalam fasa 2 Pelan Pemulihan Pelancongan. Program akan diperluaskan ke pulau-pulau Peranginan yang menjadi tumpuan utama pelancong. Dijangkakan 80% tahap imuniti kelompok di Pulau Pangkur mampu dicapai menjelang awal September depan. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA Perak menyasarkan sekurang-kurangnya 1 dos suntikan vaksin COVID-19 diberikan kepada masyarakat itu menjelang hujung tahun ini. Pengarahnya Harul Nizam Abdul Rahman berkata, penerimaan positif terhadap vaksin COVID-19 terus meningkat dalam kalangan orang asli sekaligus menyangkal dakwaan golongan itu enggan divaksin.
Jadi setakat ni saya nampak kalau di Perak ni masih lagi kita lihatnya tidak ada pula ya daripada pihak JAKUA kita dapat maklumat mengenai yang golongan yang tidak suka ataupun anti vaksin tidak ada di situlah. Cuma mungkin ada masyarakat asli yang masih lagi tak vaksin kerana mereka masih lagi kita menunggulah lihat dah tu. Setakat ini, lebih 2,000 orang asli di Perak sudah menerima dos pertama dan 1,337 pula lengkap dos kedua. Angka itu dilihat masih rendah berbanding 42,363 individu dewasa yang berdaftar di negeri itu. Pihaknya akan terus mempergiatkan program outreach kepada masyarakat itu bagi mencapai imuniti kelompok. Beliau ditemui media dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Kampung Cadak, Ulu Kinta, Perak. Perak antara negeri yang mempunyai masyarakat orang asli paling ramai dari suku Semai, Temiar, Cahai, Kinta dan Lanoh. Bilas mulut anda dengan air 30 minit sebelum menjalankan ujian dan jangan makan, jangan minum atau minum minuman beralkohol serta jangan merokok sebelum ujian. Buka penutup bekas rejen. Contohkan corong dengan bekas rejen. Ludahkan air liur anda sehingga ia mencapai 1/4 bekas rejen. Tidak mengapa jika air liur anda telah melebihi 1/4 bekas rejen. Keluarkan corong dari bekas rejen dan pasangkan penutup. Tekan sebanyak 20 kali. Goncangkan 20 kali. Keluarkan ujian kit dari bungkusan. Titiskan 4 titisan dalam ujian kit. Tunggu sehingga 15 minit. Bandingkan keputusan ujian kit dengan panduan pengguna. Sekiranya positif, 2 jalur berwarna akan muncul. 1 di garisan kawalan C dan 1 di garisan ujian T. Perhatikan garis T dengan teliti. Sebarang garis samar atau kelihatan jelas menunjukkan positif untuk jangkitan SARS-CoV-2. Permohonan murid ke tingkatan 1 Sekolah Seni Malaysia tahun 2022 telah dibuka. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui laman sesawang tertera bermula 15 Julai hingga 30 September 2021. Jangan lupa ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah dikendalikan bersama guru-guru berpengalaman menerusi saluran khusus TV Pendidikan Malaysia Didik TV KPM. Pelbagai pengisian menarik selepas ini, antaranya Sukses SPM 2021, Tasawur Islam dan Bimbingan tingkatan 4 dan 5. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan bila-bila masa walau di mana jua hanya di Didik TV KPM. Aksi Jetman di Dubai mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum.